Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk bab yang seterusnya kita akan fokus berkenaan dengan pengiraan piston pump sebenarnya. Okey, dan saya akan cuba kenalkan beberapa equation utama yang sebenarnya terlalu berbeza dengan equation yang pernah kita tahu untuk pengiraan centrifugal pump. So saya harap awak dapat hafal rumus ini kerana kita memerlukan rumus ini untuk menyelesaikan masalah di dalam tutorial nanti. Okay. So kita akan fokus kepada reciprocating pump. Okay, daripada nota kita dapati bahawa pump can be broadly classified into positive displacement pump and rotodynamic. Okay, reciprocating pump is a positive displacement pump. Okay, so and then which fluid is drawn or forced into a finite space. Seperti yang saya terangkan tadi, dia berkenaan dengan pemindahan volume isi padu sesuatu cair, and then seal in it by mechanical means. Okay, seal it tu maksudnya dia ada valve, so valve tu boleh hold air tersebut untuk dipindahkan sepanjang pergerakan. Okay, the fluid is then forced out to flow and the cycle is repeated. So maksud force out to flow, saya rasa saya dah terangkan tadi, awak boleh imagine kita ada piston tarik ke belakang, dia sedut air, valve tutup, and then piston tolak air, so air force to flow out, so and then valve akan terbuka, so air pun akan bergerak keluar. Okay. So among the positive displacement pump, there are pump in which there is a rotary action instead of reciprocating action, such as gear pump, lobe pump and vane pump. So dekat sini mungkin awak dah mula faham bahawa kenapa rotary pump tu dia positive displacement tetapi kita panggil rotary kerana ia berpusing dalam bentuk rotation. Tetapi pergerakan air dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan idea volumetric, menggunakan idea isi padu. Okay, tetapi reciprocating pump adalah positive displacement pump kerana ia memindahkan air dengan menggunakan idea isi padu. Tetapi pergerakannya adalah reciprocating motion. So maknanya dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan sahaja. Tidak bergerak secara rotational. Okay, yang itu saya harap awak dapat idea. Okay. So ini adalah schematic diagram yang common untuk kita terangkan berkenaan dengan single acting reciprocating pump. So seperti yang saya katakan, positive displacement pump kita boleh letak pump di luar cecair. So maknanya kita ada piston pump di sini. Kita sambungkan ke dalam air. Air boleh disedut sedikit. Okay, sehinggalah ia memasuki di kawasan ini, barulah ia ditolak dan diangkat sedikit demi sedikit untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Okay, so antara yang perlu kita faham di sini ialah, okay, kita akan ada suction length, suction pipe, dan kita akan ada delivery pipe. So yang ini agak penting kerana di dalam pengiraan kita akan beri, kadang-kadang kita akan beri term delivery pipe berapa meter, suction pipe berapa meter, berapa diameter dan sebagainya. Okay, so berkenaan dengan bentuk ini, saya rasa awak tak perlu risau. Bentuk ini adalah untuk mengira tekanan. Awak pun boleh faham dia adalah bentuk U-tube manometer. Kita dah belajar U-tube manometer dalam fluid mekanik 1. So yang ini adalah untuk mengira tekanan, dan sama juga yang ini adalah sama juga, dia adalah manometer tube, cuma dia tak bentuk U-tube lah. Okay, dia tak bentuk U. Yang ini bentuk U kat bawah ini. Okay, ini dia berbentuk sekadar menjadi piezometer sahaja. So tujuan dia sama, adalah untuk mengira tekanan. Okay, walaupun kita akan mengira tekanan dengan equation nanti, tapi dalam diagram ni saya terangkan kerana itu yang berlaku. Okay. So kemudian lagi satu perkara yang awak kena faham ialah piston ini bergerak selalunya akan dihubungkan dengan rotational device seperti ini. So maknanya awak pun boleh imagine ketika ia berada di sini, so piston akan tertarik ke belakang, dan ketika ia berada di atas, so piston dalam perjalanan pergi, dan apabila ia berada di sini, piston akan berada dalam keadaan maksimum.
So dia akan terus berpusing seperti ini menyebabkan piston akan bergerak ke depan dan ke belakang. So idea dia ni adalah sama dengan piston kereta lah. Okay, cuma kereta kita kata piston ni akan berlaku combustion, dia tolak ke belakang, dia akan memusingkan aci ni. Okay, so dia memusingkan rotational device, so dia akan menggerakkan tayar. So di dalam piston pump, kita kata reciprocating pump ni dia jadi terbalik. Terbalik tu dekat mana? Kita akan menggerakkan ini dengan motor. So dia akan menggerakkan yang ini. So piston ini akan bergerak. So dia akan sedut air, tolak air, sedut air dan tolak air. So yang ini adalah single reciprocating kerana kita hanya ada satu inlet dan satu outlet. Okay, yang ini contoh untuk dua double acting. Okay, so jadi awak pun boleh nampak dia ada dua valve. So maknanya ketika piston ditarik ke atas, so ada bahagian yang suction masuk dan ada juga bahagian yang discharge. Okay, so di sini saya nak tunjukkan berkenaan dengan double acting. Okay, tadi pun saya dah tunjuk. Cuma yang saya nak tambah ialah selalunya di dalam reciprocating pump ni dia akan ada air vessel. Air vessel ni maksudnya dia akan sambung pada outlet di sini dengan satu tabung. Okay, memang dia tulis air vessel, tapi sebenarnya di dalam tabung ni kita kata kita akan purposely buat supaya air yang mengalir di sini akan boleh masuk sedikit di dalam air vessel. Okay, kerana apa? Kerana kalau ada air, ada tangki simpanan sedikit dekat sini, kita kata air yang dia keluarkan di sini akan menjadi stabil. Aliran dia akan menjadi stabil. Okay, yang ini kita akan lihat di dalam tutorial nanti. Kita akan dapati bahawa sekiranya sistem positive displacement kita atau reciprocating pump kita mempunyai air vessel, okay, dia akan menjadikan aliran di sini seolah-olah aliran di dalam pipe, flow in pipe. Dia tidak jadi aliran reciprocating pump. Okay, jadi pengiraan yang perlu dibuat sekiranya kita ada air vessel di sini nanti, kita perlu mengira losses dan sebagainya untuk discharge pipe di sini dengan menggunakan idea flow in pipe yang kita belajar dalam fluid 1 dan fluid 2. Okay. Kerana dia akan menjadikan kalau awak ada pipe dekat sini, katakan awak ada pipe gitu, awak boleh buka pipe, air pun keluar. So kita dapati bahawa air keluar dalam keadaan steady. Maknanya dia akan sentiasa keluar macam kita pipe lah. Okay, kerana apa? Kalau kita tak letak air vessel kat sini, awak pun boleh imagine bahawa air di sini dalam keadaan berkala. Sekejap dikeluarkan, kejap sini masuk, kejap keluar. So dia akan ada denyutan. Awak akan dapati bahawa air kuat, slow dan sebagainya. Okay, boleh dapat Okay. Okay, so sekarang ni kita nak pergi, saya besarkan sikit. Okay, kita nak pergi ke bahagian mana yang kita perlu faham supaya pengiraan kita boleh buat. Okay, so yang perlu kita faham ialah, okay, kita ada piston di sini. Okay, ni piston. Okay, kita piston akan disambungkan kepada crankshaft kat sini. So, awak pun boleh imagine objek rotational device kat sini berpusing dengan certain speed menyebabkan dia bergerak di sini mengikut bulatan di sini. Okay, so ketika dia bergerak mengikut bulatan di sini, dia akan menarik piston ini dan piston akan bergerak kiri dan kanan. Okay, yang itu kita kata mekanisme utama dalam piston pump. Okay. Kemudian, okay, kita besarkan lagi yang bahagian ini. Okay, yang perlu awak nampak ialah, okay, rotating device di sini adalah bulatan, ini adalah titik bulatan. Oleh itu jarak ini akan kekal sebagai radius R. Okay. Tetapi okay, di dalam crankshaft ni, di rotational device ini, dia akan bergerak dalam bentuk bulatan. Okay. Tetapi piston yang kita ada di sini, okay, ni piston yang kita ada, dia akan bergerak dalam bentuk linear. Maknanya dalam bentuk
horizontal distance. Okay. Jadi kita perlu mendapat titik tengah ataupun persamaan rotational motion yang berlaku di sini supaya boleh menggambarkan had laju yang berlaku pada piston. Itu yang perlu kita faham. Jadi subset dia ataupun kita kata idea dia ialah kita mengukur dalam keadaan paksi X di sini. Oleh itu, kita boleh dapat jarak X yang dinyatakan. Kita boleh dapat jarak X di sini. Okay. So, saya hilangkan semua sekali. Okay. So, jadi yang pentingnya ialah kita perlu mendapatkan nilai X di sini. Okay. Dengan cara menggunakan radius yang kita ada dan menggunakan theta yang kita ada. So, awak pun boleh imagine kita ada tangent, kita ada sin dan kita ada cos. So, maknanya kita ada trigonometri. So, untuk mendapatkan nilai X, kita boleh menggunakan cos. Kita boleh menggunakan cos. So, jadi maknanya selepas ini akan keluar satu equation yang ada berkenaan dengan X di sini. So, saya harap awak dapat imagine daripada mana ia keluar. Okay. So, dia banyak idea. Okay, ada orang yang dia mengira sama ada jarak X di sini atau jarak X di sini. Okay. So, kedua-duanya adalah menghasilkan idea yang sama. Kerana kita boleh imagine kalau X di sini adalah jarak dalam keadaan linear. Oleh itu, berapa minit yang dilalui di sini akan reflect had laju piston yang bergerak. Okay. So, nilai yang sama sebenarnya kita boleh dapat sekiranya kita mengira dengan menggunakan X pada bahagian sini. Cuma kita kata jika kita menggunakan X pada bahagian ini, so kita dapati bahawa equation matematik kita akan menjadi lebih panjang. Jadi kita nak kurangkan sebenarnya. Okay, yang ini saya harap awak dapat idea. Maknanya bagaimana piston itu bergerak dan bagaimana kita cuba mendapat titik tengah ataupun kita cuba mendapatkan had laju piston daripada rotational device yang kita ada. Okay. So kemudian apa yang kita yang nak kena faham ialah sekiranya single cylinder ataupun single acting. So kita dapati bahawa air akan bergerak pada ketika air ditolak oleh piston. Oleh itu, pada ketika dia suction stroke ni tidak ada air dan air hanya bergerak pada delivery stroke. Okay. So sekiranya kita menggunakan double acting, yang ini double acting, single cylinder maksudnya satu silinder lah. Double acting maksudnya dua function. So kita dapati bahawa dia akan ada kadar alih untuk setiap kali pergerakan piston. Okay, yang ini sebenarnya idea dia apa ialah memang kalau kita ukur betul-betul kadar alih yang berlaku, kita dapati bahawa ia lebih kurang straight line. Okay, tapi sebenarnya ia adalah function seperti ini. Kalau single dia macam itulah. Maksudnya kat sini ada air keluar, ni dia sedut. Air keluar lagi, dia sedut. Air keluar lagi, dia sedut. Okay. Itu sebab kita kata orang akan gunakan double acting supaya dia akan ada sentiasa air yang keluar. Okay. Dan selalunya dia akan bergerak dengan certain RPM, mungkin dalam 30 RPM, jadi maknanya 30 pergerakan untuk 1 minit, quite laju jugalah. Jadi lama kelamaan kalau kita buat graf, kita boleh plotkan dia sebagai straight line. Walaupun sebenarnya air yang keluar bukanlah steady, bukanlah sentiasa pada nilai bacaan tersebut. Okay, yang ini yang saya harap awak dapat faham dengan melihat graf yang diberikan di sini. Okay, sekarang ni kita pergi kepada maknanya awak dah boleh imagine bagaimana piston itu bergerak dan kita nak mula untuk dapatkan beberapa rumus utama di dalam reciprocating pumps. Okay, pertama kita kata berkenaan dengan flow rate.
So flow rate kita tahu rumus Q sama juga dengan unit dia adalah meter padu per second. Oleh itu apa yang perlu kita buat ialah kita kena mengira apakah isi padu yang dialirkan untuk setiap saat. Oleh itu kita boleh mengira dengan cara A darab L darab N dibahagikan dengan 60. Di mana A di sini adalah cross sectional area untuk silinder. L di sini ialah stroke length, maknanya panjang stroke, dan N adalah rotational per minute. So idea dia apa? Kita tahu bahawa piston pump dia ada kebuk macam gini, bulat, dan kita ada piston kat sini. So piston ni akan bergerak ke depan ke belakang. Okay. Jadi isi padu piston ini ialah macam mana cara nak kira? Kita mengira cross sectional area A di sini. So kita darabkan dengan panjang ini. Kerana kita tahu cross sectional area di sini darabkan dengan tinggi ini, so kita boleh dapat isi padu. Dan isi padu ini kita kira berdasarkan RPM. Maknanya berapa banyak dia lakukan pergerakan setiap minit. So jadi kita darabkan dengan RPM, tetapi kadar alih adalah meter padu per second. Oleh itu kita kena bahagikan dengan 60 untuk menjadikan pengiraan dia meter padu per second. Jadi kalau awak tengok RPM, unit dia adalah rotational per minute. So rotational tu maksudnya tiada unit, minit adalah minit lah. So jadi kita bahagikan minit dengan 60, kita dapat second. So A darab L, A adalah area meter square. Okay, ini meter square. Dan panjang ini adalah meter. So meter square darab meter, kita ada meter padu. So kita bahagikan dengan 60, kita boleh dapat second. Oleh itu rumus ini kita gunakan untuk mengira kadar alih hanya untuk single acting. Okay, yang itu saya harap awak dapat imagine. Okay. Dan untuk double acting pula, awak pun boleh faham seperti yang saya terangkan di peringkat awal, kalau double acting tu dia boleh bergerak 2 kali, dan kita anggaplah bahawa isi padu yang dialirkan adalah sama. Oleh itu kita menggunakan rumus yang sama dan kita hanya perlu mendarab 2. Okay, di sini yang awak perlu berhati-hati ialah kita hanya perlu membahagi dengan 60 sekiranya kita menggunakan rotational per minute. Sekiranya dalam soalan diberi rotational per second, tidak perlu untuk awak bahagikan kepada 60. Oleh itu, walaupun mungkin awak boleh hafal rumus ini, pastikan awak memahami unit yang terhasil ataupun kesesuaian penggunaan data untuk mengira kadar alih di dalam reciprocating pump. Okay, kemudian berkenaan dengan stroke length di sini, berkenaan dengan stroke length di sini, so awak kena imagine pergerakan ini. Okay. So awak kena imagine bahawa sekiranya titik ini berada di sini. Okay, so tentulah kita kata piston akan berada pada keadaan maksimum. So, dan apabila dia berpusing, dia pergi ke sini dan dia berada di sini, piston akan berada pada keadaan minimum. Maknanya dia suction, dia di sini, dia akan ada di sini. So kalau katakan dia berada pada bulatan ini, so dia akan ada pada depan. Okay. Oleh itu awak boleh imagine hubungan di antara L di sini, panjang ini dengan crankshaft yang kita ada. So kita ada, ia adalah sama dengan diameter rotational device yang kita ada. Okay, boleh nampak kerana kadang-kala kita diberi nilai yang ini atau sebagainya untuk disesuaikan dengan pengiraan kita. Jadi maknanya awak kena nampaklah di sini ada suction, di sini dia tunjuk L. Inilah nilai yang kita kira, tetapi kalau kita tengok pergerakan ini, so dia akan lebih, dia akan sama jarak daripada sini ke sini. Okey.
So ini adalah pengiraan kadar alih. Okey. So seperti yang saya katakan, antara kelemahan reciprocating pump ini ialah kita ada kebuk, and then kita ada piston di sini. Okey, kita ada piston di sini. Okay. Dan apabila piston ini bergerak ke kanan, so air akan masuk katakan. So tetapi kita kata air memerlukan keadaan yang kedap supaya ia tidak bocor. Maksudnya supaya air tidak akan keluar melalui ruang di antara piston dan juga kebuk ni. Okay. So jadi perkara ini kita kata untuk pump yang baru mungkin tidak ada masalah. Masih lagi kita kata seal, getah dan sebagainya mungkin lebih bagus. Tetapi setelah ia digunakan beberapa lama, kita kata wear and tear berlaku dan menyebabkan ada kebocoran di dalam di dalam seal yang kita ada di sini. So kalau ada kebocoran di sini, kita kata apa yang akan berlaku, kita dapati bahawa cecair yang dipindahkan mungkin tidak sama dengan calculation yang kita buat. Okay, idea dia banyak. Contohnya, ketika kita kita sedut ini, kita tarik ke belakang, oleh kerana ada kebocoran di antara piston di sini, mungkin menyebabkan udara akan masuk. Itu sebab kalau kita tarik picagari, so kalau kita tarik laju-laju, mungkin kita akan dapati bahawa ada bubble dalam dia. Okay, kerana ada udara juga yang turut masuk di antara seal yang ada. Okay. Dan berlaku juga ketika piston ini menolak air untuk dialir keluar. Jadi oleh kerana kat sini mungkin ada outlet di sini. Bila piston menolak air, air akan keluar. Tetapi oleh kerana ada kebocoran di peringkat di bahagian piston, so air juga akan jatuh ke bawah. Okay. So oleh itu, kita mengatakan bahawa akan ada losses in pump. So cuma di dalam di dalam reciprocating pump ni kita tak mengira losses yang kita belajar di dalam ni adalah piston pump. Losses di dalam piston pump kita tidak mengira berdasarkan reciprocating pump yang kita belajar terlebih dahulu. Centrifugal pump yang kita belajar terlebih dahulu di peringkat fleet 1, fleet 2. Okey, kita mengira lebih kepada slip of pump ni refer kepada kadar alih. Okey. So jadi apa yang kita buat, kita boleh mengira percentage of slip ni dengan cara kita mengira apakah kadar alih theoretical, kita tolakkan dengan kadar alih actual dan kita bahagikan dengan kadar alih theoretical, kita darabkan dengan 100%. Okay. So yang ini kalau sekiranya pump kita baharu, oleh itu kita kata kadar alih actual akan sama dengan kadar alih theoretical, menyebabkan percentage of slip mungkin hampir dengan kosong. So maknanya tidak akan ada kebocoran yang berlaku di dalam piston pump kita. Okay, so ini adalah rumus untuk kita mengira kehilangan di dalam pump. Okay. So yang ini kita akan mengira displacement of piston. Okay, seperti yang saya terangkan tadi bahawa kita perlu mengira had laju. Kenapa kita perlu mengira had laju? Kerana kita perlu mendapatkan berapa banyak isi padu RPM. Okay, daripada had laju tu boleh mendapat RPM dan seterusnya kita boleh mendapat kadar alih dan sebagainya. Okay, apa yang kita buat di sini adalah untuk mendapatkan equation untuk mengira had laju dan sebagainya. Okay, first kali yang kita perlu tahu ialah displacement of piston. Maksudnya, berapakah jarak yang dilalui oleh piston pergi dan balik. Jadi kat sini awak pun boleh nampak, sekiranya kita tolak titik ini berada di sini, piston akan berada pada keadaan maksimum. Dan apabila ia kembali ke sini, so dia akan berada pada keadaan minimum di sini. Okay, so oleh itu, displacement ataupun sesaran yang berlaku adalah X di sini
Dan X di sini juga kita kata adalah sama dengan jarak X pada keadaan ini. So kita boleh tulis X sebagai R cos theta kerana jarak ini adalah jarak radius. Okay. Okay, so first kali yang kita kena tahu ialah kita keluarkan equation nilai X. So, jadi equation yang kita guna X adalah sama dengan R cos theta. Kemudian kita mempunyai had laju putaran. Awak kena ingat had laju ada dua. Kita ada linear velocity dan kita ada rotational velocity. So linear velocity unit dia adalah meter per second dan rotational viscosity sama ada rotational velocity sama ada kita boleh menggunakan radian per second atau kita boleh menggunakan RPM, rotation per minute. Okay. So conversion yang kita gunakan ialah selalunya. Okay, yang ni saya harap awak dapat ingat. U sama dengan R omega sama juga dengan pi dn over 60. Okay, yang ini, rumus ini telah diterangkan dengan jelas pada fluid mechanics 2. Kerana di dalam centrifugal pump, kita ada kala kita terpaksa convert RPM kepada linear velocity. Kalau awak masih ingat, velocity triangle di dalam linear velocity, unit dia adalah meter per second, tetapi pump bergerak secara berpusing tu di dalam RPM, rotation per minute. So jadi kita kena convert untuk mendapatkan nilai linear velocity. So ini adalah rumus yang very common dan saya harap awak tidak lupa. So U di sini adalah meter per second. So R adalah radius meter, omega di sini adalah radian per second. So awak ingat radian tidak ada unit, so dia masih lagi meter per second. So D adalah diameter, meter, N di sini adalah RPM. So jadi RPM ni kita bahagikan dengan 60 untuk kita mendapat unit dalam bentuk second. So jadi kalau awak tengok kat sini dia beri omega sama dengan 2 pi n over 60. Yang ni awak jangan gelabah sangat sebab dia hanya ubah R omega sama juga dengan diameter sama dengan 2R. Jadi kita ada pi, ada 2R dan ada N dibahagikan dengan 60. So kita boleh potong R. So kita ada 2 pi N over 60. So yang ini kita kata adalah untuk pengiraan radian per second. Okay, so saya harap awak boleh imagine tentang perkara ini. So berkenaan dengan rumus theta sama dengan omega t, yang ini kita kata adalah fixed equation, apa term yang perlu awak tahu. Di mana omega adalah radian per second dan t adalah time. So kemudian kita untuk mengira velocity of piston. Okay. Velocity of piston agak mudah kerana apa? Kita dah boleh menggunakan equation. First, kita telah tahu jarak dan untuk mendapatkan velocity, kita kena tahu masa. Dan bagaimana masa itu kita perlu tahu. Di dalam matematik, memadai untuk kita menulis sebagai dx dt. Awak boleh faham bahawa dx dt ialah perbezaan x terhadap masa. So jadi maknanya daripada dx dt seolah-olah kita bahagikan jarak yang dilalui dalam meter dibahagikan dengan masa di dalam second. So kita boleh dapat satu terms di dalam meter per second. Okay, jadi yang paling mudah kita kata untuk mendapat had laju piston, kita tulis sebagai UP di sini. Kita bezakan distance yang kita ada, displacement yang kita ada dengan time. So kita buat dx dt, nilai x ialah r cos theta. Jadi kita buat d dt r cos theta dan kita masukkan nilai cos theta sama juga dengan theta di sini sama dengan omega t. Okay, dan kita bezakan terhadap t. So jadi kalau kita bezakan d dt untuk r cos omega t, so yang ini awak kena alert sikit bahawa r tidak akan berubah kerana dia tidak ada kena-mengena dengan t. So yang ada kena-mengena dengan t ialah cos omega t. Okay, so jadi kita bezakan cos dulu, so kita dapat sin. So kita bezakan omega t, okay, so kita akan dapat t akan hilang, so akan ada omega. So kita akan keluarkan omega di sini. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert
awak dapat ingat semula cara untuk membuat pembezaan differential. So jadi kita buat d dt untuk nilai x yang kita ada. So kita boleh dapat had laju untuk piston adalah sama r omega sin omega t. Okay, yang ini saya harap awak dapat faham. So yang ini okay. Okay, gambar rajah ni adalah untuk memberi gambaran yang tadi tu kita berbincang. Okay, andai kata pada keadaan ini dia adalah kosong. So jika ia betul bergerak sedikit ke kiri, okay, dengan panjang x di sini, dia akan menghasilkan nilai x yang sama, dan sekiranya dia berada di sini, so dia akan menghasilkan nilai r. Okay, gambar ini mungkin kurang elok kerana sepatutnya ketika ia berpusing di sini dan berada di sini, so piston akan menjadi 2 kali ganda berada di sini. Okey. Okey. So yang itu yang saya cuba untuk sampaikan supaya awak boleh imagine, awak boleh memahami bagaimana equation berkenaan dengan had laju diterbitkan.